Herakl itu disebutkan tidak beriman kepada Rasulullah SAW kerana cintakan harta, cintakan pangkat, sehingga dia lebih mengutamakan dunia daripada keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah SAW. Tapi hal ini telah menyebabkan kita samar-samar sama ada Hercules beriman atau tidak. Kerana itu Al-Imam Al-Bukhari meletakkan kisah beliau di dalam kitab hadis Innamal a'malu binniyat. Dia tergantung dia sendiri. Kalau niat dia itu menyembunyikan imannya kerana nak pelihara diri dia daripada dibunuh, maka insya-Allah dia diterima oleh Allah. Tapi kalau dia menyembunyikan imannya bukan kerana sembunyikan, kerana memang tak beriman, maka dia akan kekal di dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang pernah dibuat oleh sahabat Nabi SAW, Ammar bin Yasir. Dan Ammar bin Yasir tu, keluarga beliau dibakar oleh majikan dia kerana beriman kepada Nabi SAW. Ibunya pun begitu juga, dan beliau sendiri pun dibakar. Tapi ketika mana dia dibakar, Nabi SAW lalu, Nabi nampak dia dibakar, Nabi doa. Bila Nabi doa, takdir Allah Subhanahu wa taala apa dia? Api itu tidak menyentuh, tidak membakar jasad Ammar bin Yasir. Dia macam mirip-mirip Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bukan Nabi Ibrahim saja yang dibakar oleh api, tapi api tak makan. Tapi juga terjadi kepada sahabat Nabi Ammar bin Yasir. Dibakar, tapi tak terbakar. Bakar tak terbakar juga. Akhirnya mereka dah penat membakar, mungkin kayu api dah habis semua. Terlepaslah Ammar bin Yasir. Bila Ammar bin Yasir terlepas, maka mereka kata, ini tak boleh jadi ni. Kita bakar dia tak lut dengan api. Jangan-jangan dia kebal api kot. Maka kadang-kadang orang kebal api belum tentu kebal rotan. Betul tak? Kadang-kadang ilmu kebal ni bermacam-macam. Saya pernah tahu dia, kaji sikit-sikit. Saya punya kebal sih tidak. Betul tak? Saya mengkaji secara akademik. Ilmu kebal ni macam-macam. Ada orang kebal daripada pukulan. Maknanya ilmu dia, kadam dia tu hanya boleh power dia, kalau kita tumbuk dia tak sakit, tak rasa. Tapi bila kita cocok pakai pisau, tembus. Ada orang kebal dia kebal kulit sahaja. Mana kebal kulit saja, pakai pisau toreh, dia apa dia? Tak lut. Tapi bila kita pukul pakai rotan, meraung dia sakit. Ada yang macam tu. Ada orang kebal peluru, timah dan lain-lain, tapi dia tak kebal dengan buluh runcing, macam cerita Piramli tu kan. Cerita Piramli yang apa, betul tak? Nak kena cocok tapak kaki tu. Apa nama tu yang dia dengan ni, betul tak? Yang cerita minta Mak John kuat itu loh. Betul tak kan? So ada dia tak kebal daripada buluh runcing. Ada dan berbagai-bagai. Ada orang yang kebal api tapi dia tak kebal benda lain. Memang ada amalan dia. Kalau kita amal wirid-wirid ni, contoh Sijail, Alail, Urail, Aburhanin, ni hanya kebal api saja. Tapi kalau untuk kebal senjata api tidak. Macam tu. Nah, jadi orang-orang kafir ni kata, mungkin dia ni kebal api je kot. Cuba kita pukul pakai benda lain. Diseksa lah dia. Ternyata betul. Cucu api tak sakit. Tapi bila pukul sakit. Meraung Sena Ammar bin Yasir. Dipaksa-paksa, diseksa-seksa, meraung-raung, tak tahan. Akhirnya dia dipaksa supaya meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kerana tak tahankan seksaan, apa dia buat? Ya dah, saya dah murtad dah, saya tak ikut Muhammad dah. Saya tak ikut Muhammad. Dia pura-pura. Sebenarnya dalam hati dia apa dia? Hati dia tu, aku percaya, aku yakin Muhammad adalah Rasulullah, Islam adalah agama yang benar. Tapi kerana tak tahankan sakit, akhirnya apa dia? Dia berlakon, dia berbohong. Dia berbohong, akhirnya dia kata dia dah tak percaya kepada Rasulullah. Akhirnya dilepaskanlah dia. Hal ini sampai kepada beberapa sahabat, maka sahabat pun kecoh, heboh. Mereka kata, Zaid dah murtad. Bukan Zaid, Ammar bin Yasir dah murtad. Ammar bin Yasir dah murtad. Akhirnya apa dia? Disampaikan kepada Nabi SAW, maka Nabi pun panggil Ammar bin Yasir. Wahai Ammar, apakah betul kau dah murtad? Apakah betul kau dah tinggalkan ajaran agama Islam? Oh tidak ya Rasulullah. Demi Allah, Allah tahu isi hati saya. Saya yakin dengan Allah, saya yakin dengan paduka. Tapi saya ni bukan orang yang kuat, bukan orang yang gagah, bukan orang yang kebal ya Rasulullah. Dipukul, mana saya boleh tahan? Sepaksalah saya berbohong, saya kata saya tak beriman. Maka hal yang seumpama macam ini, bermakna apa dia? Dia menyembunyikan keimanan. Bukan kerana tak percaya, tapi kerana tak tahankan seksaan. Ini Allah SWT pernah komentar dalam Al-Quran pasal kes Ammar bin Yasir adalah Allah surunkan Al-Quran, walakin man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufur. Allah bagi tahu tidak mengapa, tak ada hal
Kalau orang yang dipaksa untuk kafir, dipaksa untuk mengaku kekufuran, sedangkan hatinya mutmainnun bil iman, tenang, terima, yakin dengan keimanan kepada Allah, Allah ampunkan dia, tak ada masalah. Allah tahu kita punya kemampuan tahap mana. Kita bukan betul-betul tak percaya ke Allah, tapi kita dipukul terus, terpaksa lah berbohong, berpura-pura, seperti itu. Nah, kerana itulah yang terjadi seperti mana terjadi kepada Herakl. Dia cakap dengan Nabi SAW melalui Dihya, wahai Dihya, bagi tahu kat Muhammad SAW, kat Rasulullah, aku ni percaya dengan Nabi Muhammad, tapi kalau aku masuk Islam, kalau aku ikhtiarkan Islam, mereka akan bunuh aku. Kita buat kasih duit kat Dihya, suruh kasih kat Rasulullah. Tapi Rasulullah dah bagi tahu kat Rasulullah, kadzaba aduullah, dia bohong, dia belum lagi beriman. Kerana cinta dunia telah menguasai hati dia, kata Rasulullah SAW. Walau macam mana pun, kerana benda ni jadi mustabhaman, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kerana urusan itu menjadi mustabham, tak jelas, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan cerita beliau di dalam kitab Innamal a'malu binniyat. Hanya saja perbuatan kamu itu tergantung niat kamu. Kalau kamu, wahai Hercules, menyembunyikan iman kamu kerana kamu takut dibunuh, sedangkan hati kamu beriman kepada Nabi, insya-Allah kamu selamat. Tapi kalau kamu tak beriman, wahai Hercules, kerana kamu cintakan dunia atau kau ragu kepada Muhammad, kau akan kekal dalam neraka. Jadi macam mana kesimpulannya? Hanya Allah yang tahu. Tapi hadis-hadis semua menunjukkan bahawasanya Hercules berbohong. Bahkan bukan hanya setakat tu aja. Sebab kita tahu setelah beberapa tahun daripada Nabi SAW kirim surat kat dia tu, pada tahun ke-6 Hijrah, pada tahun ke-8 atau ke-9 Nabi SAW kirim lagi surat kat dia pada perang Tabuk. Dan dia jugalah yang hantar bala tentera di perang Mu'tah. Yang kita tahu perang Mu'tah, saya bawa cerita dengan pelajar beberapa hari yang lalu tentang sahabat Nabi yang bernama At-Tayyar itu. Ja'far bin Abi Talib At-Tayyar. Sahabat Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Talib At-Tayyar yang terbang. Nabi SAW hantar bala tentera ke negeri Ma'utah atau Mu'tah. 3 orang bala tentera, pemimpin panglima perang. Kata Rasulullah, yang jadi pemimpin siapa? Yang jadi pemimpin Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah gugur, maka yang naik siapa dia? Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far bin Abi Talib gugur, naiklah Abdullah bin Rawaha. Kalau gugur juga, kata Rasulullah, lantiklah siapa-siapa yang kamu rasa layak. Ini sebelum berangkat Nabi dah bagi tahu. Nabi dah bagi isyarat. Nabi ni kasyaf, Nabi tahu, belum terjadi, tapi Nabi dah bagi tahu. Saya lantik Zaid bin Harithah. Kalau dia meninggal, Nabi sebut kalau. Sebenarnya Nabi dah tahu, memang meninggal pun. Kalau Zaid meninggal, kata Rasulullah, lantik siapa? Lantik Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha. Kalau dia meninggal juga, bukan kalau, memang pasti meninggal, Nabi tahu. Tapi Nabi tak nak cakap terus terang dengan bahasa berlapik. Kalau cakap, kamu ni mati nanti perang Kalau mati nanti gantikan dia menggeletar loh kan. Takkan Rasulullah nak cakap macam tu. Mesti berlapik. Mesti berlapik. Indahnya Rasulullah punya bahasa ni. Kata Rasulullah, yang aku lantik jadi Zaid bin Harithah Amir, panglima perang. Andai beliau wafat, kata Rasulullah, lantiklah Abdullah bin Rawaha. Dan Abdullah bin Rawaha kalau juga wafat, lantiklah siapa dia? Ja'far bin Abi Talib. Dan dia pun kalau wafat, ternyata yang Nabi sebut tiga-tiga wafat semua itu. Tiga-tiga meninggal dunia kok. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita kalau nak menyampaikan perkara hak, jangan main to the point. Dia perlu ada apa dia? Dia punya keindahan bahasa, selok-belok, berlapik bahasa perkara-perkara yang hak untuk kita sampaikan. Tak semua kena cakap terus terang apa adanya. Mesti berlapik. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirat di dalam perang tersebut, maka Ja'far bin Abi Talib pun gugur juga, wafat. Dan mereka pun melantik siapa? Khalid ibn al-Walid, Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Tentera Islam 3,000, tentera kafir berapa ribu? Ada riwayat kata 300,000, ada riwayat kata 200,000. Tentera siapa ini? Hercules punya tentera. Iman apa benda iman? Sampai 300,000 tentera kuantan nak babat tentera Rasulullah. Maka dia tu kita tahu memang bohong. Memang bohong. Tapi kita tidak menutup pintu kemungkinan. Boleh jadi dia hanya berpura-pura. So kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam perang Tabuk seperti itu. Dan dalam perang Mu'tah kita tahu kemenangan pada kaum muslimin. Bagaimana Sayyidina Khalid ibn al-Walid memimpin tentera, dan walaupun jumlahnya 3,000 berhadapan dengan tentera Hercules 300,000, ini perang yang luar biasa hadirin hadirat. Kalau kita belajar dalam sejarah, perang di zaman Nabi ada 2 istilah. Satu dipanggil ghazwah, satu dipanggil sariyah. Kalau ghazwah ni perang besar, sariyah perang kecil. Bukan maknanya perang kecil, perang yang tidak disertai oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ikut dalam perang tu, pemimpin tertinggi ada dalam perang tu dipanggil ghazwah. Perang, ghin, zai, waw, tak marbutah. Tapi kalau perang itu Nabi yang kirim bala tentera, Nabi tak ikut pergi, dipanggil sariyah. Dipanggil sariyah. Karena itu kita tahu Badar dipanggil ghazwah, bukan sariyah Badar, ghazwah Badar sebab Nabi ada. Uhud pun begitu juga, ghazwah Uhud, perang Uhud. Khandak pun begitu juga, ghazwatul Ahzab, ghazwatul Khandak sebab Nabi hadir. Tapi Mu'tah kata ulama, perang Mu'tah, orang Islam 3,000, tentera Hercules 300,000. Ulama tak istilahkan, Nabi SAW tidak istilahkan dia sariyah. Sepatutnya dipanggil apa dia? Sariyah, bala tentera yang dikirim oleh Nabi, Nabi tak ikut serta. Tapi tetap oleh ulama hadis ditulis apa dia? Mu'tah dipanggil ghazwatu Mu'tah. Perang Mu'tah. Kenapa? Perang Mu'tah ni perang yang luar biasa, yang punya makna yang amat dalam bagi umat Islam, sehingga di dalam ilmu sejarah tidak disebut sariyah tapi disebut ghazwah. Seolah-olah Nabi hadir, seolah-olah Rasulullah hadir. Perang lain tak disebut ghazwah, disebut sariyah je. Tapi Mu'tah khususnya, perang Mu'tah ini. Sebab apa dia? 3,000 orang Islam nak lawan 300,000 tentera Hercules. Dan di akhir sekali peperangan tersebut, maka kemenangan berada pada umat Islam yang jumlahnya hanya 3,000. Yang meninggal kata ulama berapa belas orang aja. Tak ramai yang meninggal. Tapi orang kafir yang meninggal 50,000 orang yang mati. Tentera kafir yang meninggal 50,000. Maka hirup pikuk lari lintang pukang balik ke negeri dia masing-masing. Rehat setahun 2 tahun, perang balik, perang Tabuk. Orang yang sama, tentera yang sama juga oleh Hercules. Kerana itu kita tak tahu. Kalau kita nak kata Hercules beriman apa benda sampai 2 kali kau hantar bala tentera yang besar untuk memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.